penjualan jersey itu adalah revenue dan hak pasukan masing-masing. Bukan saja tumpuan MFL adalah pada perlawanan Sumansir, tetapi permulaan Liga. Kita tahu dengan lebih dekat dengan Liga ni, kadang-kadang secara peribadi saya harap kita ada lebih 7 hari lagi lah. Tetapi dengan semakin rapat, semakin banyak pergerakan, registration of players needs to be completed by tomorrow. Esok closing window. Kita tahu dengan bilanya closing window, ada beberapa segi dokumentasi, ITC perlu diselesaikan. Semalam saya sudah menjawab soalan-soalan mengenai stadium juga, dan kami harap semua dapat diselesaikan sebelum hujung minggu. Dengan adanya broadcast partner daripada dua platform, kita harap daripada segi transmisi, daripada segi connectivity boleh dilaksanakan dengan baik. So beberapa lah area yang kita masih belum 100% lagi, tetapi kami harap dalam beberapa hari lagi kita dapat selesaikan semua yang perlu diberi perhatian sebelum sepak bola Piala Sumansir. Banyak tim yang dah lengkap pemain tu. Semua tak lengkap lagi disebabkan kebiasaannya on the final day they will upload all documents. Pada masa ni saya tidak lihat ada isu-isu berbangkit selain daripada mungkin 1-2 pasukan yang belum terima ITC foreign player-nya, tetapi is a matter of a click of a mouse lah. So we hope that will be sorted out today and tomorrow. Saya rasa tak ada masalah besar lah daripada segi pendaftaran. Esok pukul 11.59 malam, 23rd is the final deadline. 23rd February 11.59 at night. Takkan ni 2-3 tim yang tak dapat KPA, tak dapat ITC lagi, mungkin sebab mungkin pasukan membuat trial dengan beberapa player dan hanya akan sign kontrak selepas trial berjaya dilaksanakan. Itu perkara biasa. Pasukan tidak hendak ambil risiko awal dengan transfer of foreign players, dan saya juga rasa itu satu peruntukan yang baik yang diambil oleh pasukan untuk memastikan pemantauan dan pemilihan foreign player dilaksanakan dengan lebih rapi. Pandangan juga tentang tak semua tim yang lengkapkan senarai pemain kuat 9 tak bukan semua tim yang mampu. So pandangan juga sebab this year MFL nak tetapkan 9 import, tapi kita tak dapat nanti lah 100%. Tidak semua pasukan juga melengkapkan 5 import tahun lalu, dan juga tidak bermakna kita bagi 32 pendaftaran pasukan kena daftar 32 pemain. Di sini ikut keperluan pasukan, macam mana pun atas padang undang-undangnya tidak berubah 3+1+1, hanya 5 pemain. So mengikut pencaturan pasukan, pencaturan jurulatih, dia boleh ambil beberapa pemain suka mengikut keperluan setiap pasukan. Di sini dengan adanya kelonggaran untuk 9 pemain, tidak semua pasukan mengambil peluang tersebut, dan saya rasa itu adalah satu indikasi baik. Selain daripada apa yang kita telah sebutkan beberapa kali, Undang-Undang 9 pemain bukan undang-undang baru, tetapi undang-undang yang sedia ada daripada tahun lalu yang sekarang boleh diterapkan oleh semua pasukan. So saya rasa pasukan telah menunjukkan budgeting atau operasi yang baik untuk memastikan keperluan pemain import mengikut keperluan pasukan sendiri. Okay, I'm Kal Kaswarina. First kita nak bertanyakan mengenai from MFL side, ada rumours mengatakan fans Terengganu tak dapat info allocation ticket for final Piala Sumansir ini terlalu awal, supaya mereka agak sukar untuk travel ke Johor lah. So your comment on that lah. Apa-apa peruntukan tiket seperti mana semua perlawanan Liga. Ini perlawanan Liga pertama, bukan hanya perlawanan Piala Sumansir. Di sini hubungan antara pasukan A dengan pasukan B seperti mana-mana pasukan perlawanan akan dijalankan seperti biasa. So mungkin penyokong kena bertanya juga dengan pasukan masing-masing mengenai peruntukan tiket dan juga penjualan tiket away team, ya. So saya tak boleh buat apa-apa komen di sini sebab ini bukan perlawanan bawah MFL seperti mana yang lain ada Piala FA atau Piala Malaysia. Koordinasi penjualan tiket adalah bawah kontrol MFL. Ini adalah perlawanan Liga nombor 1.
Tan Sri Daud Bakar dia ada keluarkan lagu untuk Kedah kan. Ada tak macam plan nak bagi satu lagu tema untuk MFL, sebab macam Champions League kita nampak logonya kita dah terbayang. Mana tahu dapat naikkan semangat orang bila nak tengok MFL kan. Okey, tahun lalu kita telah memberi peluang untuk setiap pasukan membuat promosi lagu dan temanya sendiri. Lain daripada FIFA, lain daripada UEFA, di mana perarakan masuk tu lebih formal dan lebih lebih uniform lah, ya. Di dalam liga-liga lain, presentation of the matchin atau presentation of the team mengikut kreativiti pasukan tempatan. Ya, pasukan tempatan tu boleh ada cannon ke, mercun ke, nak ada balloon ke, boleh buat macam-macam. Ada di stadium macam-macam, ada juga helang lah, ada anjing lah, macam-macam. So kita harap daripada kelonggaran tersebut diberi kreativiti dan identity kepada pasukan-pasukan tempatan, memeriahkan lagi presentation of their teams. Kadang-kadang bila you nak create uniformity, you also restrict creativity. Benda ni boleh commercial, dan di sini sebagaimana basketball, American football presents the players, we believe that local teams should take more opportunity of the kelonggaran yang diberi daripada MFL sebagai satu identity masing-masing di peringkat tempatan. Ada kebesaran di kalangan followers kami tentang waktu permainan yang diawalkan. Ada tak saranan daripada MFL kepada tuan rumah untuk sediakan akses yang lebih kepada surau, maybe sebab waktu yang terhad untuk ramai-ramai menunaikan solat. Contoh game waktu 8 suku, biasa waktu dia ada dari 7.30 sampai 8 suku, agak terhad mungkin. Ada tak MFL bagi saranan kepada tuan rumah? Saya tak nak reverse kepada komen-komen yang kita sudah buat tahun lalu. 8.15 tu adalah satu sepak mula yang sudah sedia ada daripada 1 tahun. Tahun ini kita ada hanya satu lagi sepak mula baru, iaitu 5.5 di Semenanjung dan 4.5 di 4.5-4.45 di Sabah dan Sarawak. Kami harap identiti baru liga kita dengan lebih banyak kick off time, memberi sedikit menu kepada hujung minggu kita, bukan sekadar English football atau German football, memberi sedikit menu daripada siang sehingga malam, dan identiti bola sepak Malaysia dapat dijenamakan semula dengan sepak-sepak mula ini. Jangan lupa, penyokong itu bukan penyokong MFL. Kebanyakan penyokong yang pergi ke stadium adalah penyokong pasukan tempatan sendiri. Dengan keselesaan dan services yang perlu ada di dalam stadium, kita biar di dalam tangan pasukan masing-masing untuk menyediakannya untuk peminatnya. Ya, so saya harap pasukan masing-masing mendapat sedikit inisiatif untuk melaksanakan program-program di venue masing-masing untuk keselesaan penyokong. MFL mungkin ada plan untuk buat macam satu e-commerce standardized untuk bantu semua yang lain jual jersey juga ke? I tengok apa yang mungkin dimaksudkan oleh TMJ adalah lebih fokusnya adalah kepada performance on the field, dan penjualan jersey itu kemudian lah, ya. Tetapi performance is first, ya. Tetapi apa yang daripada soalan, penjualan jersey itu adalah revenue dan hak pasukan masing-masing. Dan saya tengok pasukan sekarang sudah very kreatif dengan jersey ni. Ya, bukan sahaja ada jersey, ada pre-season jersey, pelancaran yang bagus, distribution yang bagus, ada bekerjasama dengan local provider, ada dengan local retailer, yang di mana dengan adanya ruang di dalam Alexan atau online shop, kita tengok pasukan mengambil serius pengumuman jersey masing-masing. Dan saya rasa daripada segi hybrid sistem Malaysia dan the transformation of our system, kelab yang lebih peka kepada apa yang paling penting. Kita tengok pre-season tahun ni lebih rancak daripada tahun-tahun lalu. Pengumuman pasukan dan juga pengumuman jersey lebih rancak daripada tahun lalu. So saya rasa saya lebih fokus kepada apa yang positif, dan tahun ni banyak kita lihat daripada pre-season yang amat positif, dan saya sendiri very excited kepada menunggu sepak mula musim ini. Thank you so much.